Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada pelajar Usuluddin semester 7B akan membentangkan tugasan kajian ilmu tarikat. Kami memilih buku yang bertajuk Petunjuk Tarikah ke Jalan Akhirat. Buku ini merupakan karya Imam Habib Abdullah Haddad. Sebelum meneruskan pembentangan kami, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan bagi tugasan ini, iaitu yang pertama, Aminun binti Kerman, nombor metrik 029898. Yang kedua, Karimah binti Abdullah, nombor metrik 030134. Yang ketiga, Wan Najibah binti Wan Aziz, 030569. Yang keempat, Fatin Amalina binti Muhammad alias Mahmud, nombor metrik 030756. Seterusnya, sebelum meneruskan pembentangan ini, melihat kepada pengenalan mengenai tugasan ini, dalam tugasan yang telah diberikan kepada kami dan dalam subjek kajian ilmu tarikat ini, kami memilih untuk mengulas tentang sebuah buku yang bertajuk Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Buku ini mengandungi 225 halaman bercetak. Di dalam buku ini, pengarang membincangkan perkara yang berkaitan dengan aspek ibadat yang sesuai dengan semua keadaan lapisan masyarakat. Tujuan pengarang menulis buku ini adalah untuk memberi bimbingan dan memimpin lelaki maupun perempuan semata-mata menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala serta mencari keredaan-Nya sehingga bertemu di akhirat kelak. Pengarang juga memberi penekanan tentang perkara-perkara yang berhubung kait dengan ibadat, antaranya ialah fardu ain, fardu kifayah, perkara wajib, perkara sunat dan sebagainya. Pengarang mengatakan bahawa semua umat Islam seharusnya mengetahui tentang perkara tersebut. Pengarang juga menyatakan tentang cara-cara yang betul untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ini turut menjelaskan tentang perbuatan, tingkah laku, akhlak yang baik, cara pergaulan dan sebagainya dalam kalangan salafus soleh. Oleh itu, semua lapisan masyarakat boleh memahami dan mengetahui tentang kesedaran rohani dalam melalui perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungan buku ini memberi panduan jalan yang selamat untuk ke akhirat. Pengarang turut menyatakan bahawa pelbagai perkara yang akan berlaku ketika seseorang itu hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat serta berbagai-bagai balasan dan ganjaran di sana. Seterusnya, melihat kepada biodata pengarang ataupun latar belakang pengarang. Nama pengarang kitab ini ialah Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau dilahirkan di Subair, salah satu kota Tarim di Hadramaut, Yaman. Beliau lahir pada 5 Safar tahun 144 Hijrah dan dibesarkan di kota Tarim. Selain itu, beliau dikatakan terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua matanya tidak dapat melihat, yakni buta. Namun begitu, Allah telah membuka pintu hati beliau lebih daripada orang yang diberi penglihatan. Di masa kecilnya, beliau mengerjakan solat sunat duha sebanyak 100 rakaat pada setiap hari. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kedudukan wali al-kutub sejak usia remajanya.
Seterusnya, melihat kepada karya-karya yang ditulis oleh pengarang, iaitu Ar-Risalah Adab As-Suluk Al-Murid, kemudian Ar-Risalatul Al-Mu'awana, dan seterusnya An-Nafaiz Al-Uluwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah, As-Sabilul Idkar, kemudian Al-It'af As-Sa'il, kemudian At-Tasbitul Fu'an, kemudian Ad-Da'wa At-Ta'amah, kemudian An-Nasa'i Ad-Diniyah, dan sebagainya. Seterusnya, melihat kepada kandungan buku. Buku ini mengandungi 33 pasal yang merangkumi amalan-amalan zahir dan batin. Pasal yang pertama iaitu perihal keyakinan. Pasal yang kedua perihal niat. Pasal yang ketiga perihal muqarabah. Pasal yang keempat perihal kebatinan. Pasal yang kelima perihal menjaga waktu. Pasal keenam perihal membaca Al-Quran. Pasal ketujuh perihal membaca buku-buku ilmiah. Pasal ke-8 perihal zikir dan doa. Pasal ke-9 perihal tafakkur. Pasal ke-10 perihal ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pasal ke-11 perihal akidah dan kelurusannya. Pasal ke-12 perihal membuat yang fardu meninggalkan yang haram. Pasal yang ke-13 perihal kebersihan. Pasal yang ke-14 perihal menjaga tata tertib kenabian. Pasal ke-15 perihal i'tikaf, dan pasal yang ke-16 pasal yang ke-17 perihal imam dan makmum. Pasal yang ke-18 perihal zakat. Pasal ke-19 perihal amal kebajikan. Pasal ke-20 perihal haji. Pasal ke-21 perihal wara', haram dan syubhat. Pasal ke-22 perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Pasal 23 perihal keadilan. Pasal ke-24 perihal cinta dan benci kerana Allah Ta'ala. Pasal ke-25 perihal nasihat terhadap kaum muslimin. Pasal ke-26 perihal adab-adab yang mulia. Pasal ke-27 perihal taubat. Pasal ke-28 perihal kesabaran. Pasal ke-29 perihal kesyukuran. Pasal ke-30 perihal tawakal. Pasal ke-31 perihal mencintai Allah. Pasal 32 perihal qada dan qadar. Pasal 33 perihal wasiat ke Tuhan. Seterusnya, melihat kepada ulasan mengenai buku ini, secara keseluruhannya berdasarkan pembacaan kami dalam buku yang bertajuk Petunjuk Tariqah ke Jalan Akhirat, karya Imam Habib Abdullah Haddad, merupakan sebuah buku yang sangat sesuai dijadikan rujukan bagi membimbing dan memimpin semua lapisan masyarakat, sama ada yang tua maupun golongan muda, baik perempuan maupun lelaki, adapun yang sedang menuju ke jalan Allah Ta'ala untuk mencari keredaannya, serta bertujuan memelihara diri supaya sampai ke tahap arif billah. Berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan yang terdapat dalam buku ini, sudah cukup menunjukkan bahawa kedudukan tariqah di dalam perspektif Islam secara tepat. Amalan-amalan solat itu merupakan sebagai kerangka yang luas, manakala rohnya adalah rahsia ikhlas dalam amalan-amalan itu sendiri. Keikhlasan dalam amalan-amalan soleh bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Ini kerana keikhlasan yang sebenar bukan setakat meniatkan dalam hati bahawa amalan itu dilakukan untuk Allah sahaja. Keikhlasan hanya akan tercapai apabila amalan-amalan itu dilakukan dalam keadaan musyahadah terhadap Allah sehingga wujud dalam hati kesedaran bahawa amalan itu dilakukan adalah kerana Allah, iaitu dengan kehendak, daya kekuasaan, ilmu dan hikmat Allah semata-mata. Dari pasal-pasal yang disebutkan, amat jelas menunjukkan bahawa tariqah merupakan wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada hakikat ini, merupakan sebahagian atau satu juzuk daripada agama Islam itu sendiri yang tidak dapat dipisah-pisahkan sama sekali. Maka dengan itu tariqah itu dapat dianggap sebagai jambatan yang menghubungkan antara syariat dengan hakikat, manakala tariqah merupakan perjalanan atau pelayaran yang dilakukan dalam syariat, iaitu menyampaikan seseorang kepada hakikat sebenar.
Jadi, di dalam buku ini, semua tunjang ibadah yang memberi pengetahuan kepada para salikin antara mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah dan mana yang wajib dan mana-mana yang sunat maupun mana yang tegak. Buku ini adalah lengkap untuk mempelajari hakikat tarikat yang sebenar untuk mencapai kepada hari akhirat yang sebenar. Seterusnya, mengenai metodologi penulisan. Metodologi penulisan buku ini dimulai dengan menulis isi kandungan dan seterusnya menulis prakata yang mengandungi puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusuli dengan prakata muqaddimah penyusun dan dimulai dengan basmalah. Penulisan buku ini merupakan lahir dari hati penulis sendiri yang mana dikuatkan lagi dengan dalil-dalil Al-Quran. Di akhir penulisan ini, penulis berharap buku karangan ini dapat menjadi bahan rujukan kepada masyarakat untuk memandu arah ke jalan. Seterusnya, kesimpulan yang boleh dibuat di dalam buku ini setelah meneliti buku yang bertajuk Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat karangan Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini dapat kita simpulkan bahawa buku ini adalah buku yang amat sesuai untuk dibaca oleh segenap lapisan masyarakat. Hal ini kerana di dalam buku ini banyak terselip pengajaran-pengajaran yang berguna untuk memandu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis banyak menekankan aspek kerohanian yang boleh mendidik masyarakat untuk melakukan ibadah yang betul kepada Allah Ta'ala dan aturan-aturan yang patut diikuti dalam pengibadatan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini penulis banyak menyeru kepada masyarakat untuk membuat kebaikan. Contohnya sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah, sentiasa melakukan amalan kebajikan dan lain-lain untuk mendidik jiwa manusia agar sentiasa sedar mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, buku ini memang sesuai menjadi bahan nasihat dan pandu arah kepada masyarakat untuk lebih mengenali Islam dengan lebih dekat dan tidak mudah terpesong dengan akidah yang menyeleweng dan dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Afwan ala kulli hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.